Babu imamati man shalla biqaumin wa qad shalla tilka shalah. Ini bab orang yang menjadi imam kepada orang ramai padahal dia telah mengerjakan sembahyang itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Muadz bin Jabal bersembahyang Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang kepada kaumnya lalu bersembahyang dengan menjadi imam kepada mereka sembahyang itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Dinar bahawa beliau telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, sesungguhnya Muadz bersembahyang, selalu bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pulang lalu menjadi imam kepada kaumnya. Ini kepada orang-orang di tempatnya. Babul imam yusalli min qu'ud. Ini bab imam bersembahyang sambil duduk. Imam bersembahyang dengan keadaan ataupun dalam keadaan duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik seekor kuda lalu terjatuh daripada kuda itu, fajuhisha shiqquhul ayman, dan luka lambung kanannya, fa shalla salatan min as-salah. Selepas itu baginda bersembahyang salah satu daripada sembahyang sambil duduk. Kami pun bersembahyang di belakang baginda sambil duduk. Bila baginda selesai bersembahyang, baginda bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam ditentukan untuk dituruti. Kalau dia bersembahyang sambil berdiri, maka kamu bersembahyanglah dengan berdiri. Dan apabila dia telah rukuk, maka rukuklah. Apabila dia telah mengangkat, yakni kepalanya, maka angkatlah kepala kamu. Apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka kamu ucapkan rabbana walakal hamd. Apabila dia bersembahyang sambil duduk, maka kamu semua bersembahyanglah sambil duduk. Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaiki kuda di Madinah, lalu kuda itu telah membuat baginda terjatuh di atas pangkal pokok kurma, umbi pokok kurma. Fanfakkat qadamuhu, maka infakkat qadamuhu, yakni sendi kaki baginda itu terpisah ataupun renggang. Fa'atainahu, kami pun pergi melawat baginda. Kami dapati baginda berada fi mashrubah atau mashrabah li Aisyah, di bahagian loteng rumah Aisyah, di atas loteng rumah Aisyah. Baginda bersembahyang sambil duduk. Qala, perawi berkata, perawi di sini maksudnya Jabir, kami pun duduk di belakangnya. Fasakata anna, dia tidak berkata apa-apa terhadap kami. Kemudian pada kali yang lain kami datang kepada baginda lagi untuk menziarahi baginda. Fasallal maktuba jalisan. Selepas itu baginda bersembahyang fardu sambil duduk. Kami pun berdiri di belakangnya. Baginda pun mengisyaratkan kepada kami, maka duduklah kami. Qala, perawi berkata, falamma qada salah, bila baginda telah selesai bersembahyang, qala, baginda bersabda, idza shallal imam jalisan, kalau imam bersembahyang sambil duduk,
fasallu julusan, maka duduklah kamu, bersembahyanglah kamu sambil duduk. Kalau imam bersembahyang sambil berdiri, maka bersembahyanglah kamu sambil berdiri. Jangan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farsi terhadap pembesar-pembesarnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya imam itu ditentukan untuk dituruti, supaya dituruti, diikuti. Oleh itu, apabila dia telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Jangan kamu bertakbir selagi dia tidak bertakbir. Apabila dia rokok, maka rokoklah kamu. Jangan kamu rokok sebelum dia rokok. Apabila dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka kamu ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Qala Muslim berkata, yakni tunggu Imam Abu Dawud, bukan Imam Muslim tu, bukan Imam Muslim pengarang sahih Muslim tu. Tak. Ini dua orang tunggu dia, Sulaiman bin Harb dan Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim itulah. Muslim berkata, yakni dalam riwayatnya, walakal hamd, yakni Allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza sajada, apabila imam sujud, maka bersujudlah kamu. Jangan kamu bersujud selagi dia tidak bersujud, sebelum dia bersujud. Wa idza shalla qa'iman, dan kalau dia bersembahyang sambil berdiri, maka kamu bersembahyanglah sambil berdiri. Dan kalau dia bersembahyang sambil duduk, maka bersembahyanglah kamu semua sambil duduk. Abu Dawud berkata, Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd, yani lafaz itu afhamani ba'du ashabina an Sulaiman. Salah seorang ataupun beberapa orang sahabat kami memahamkan kepada kami, yakni dengan diambilnya daripada Sulaiman bin Harb tadi. Jadi ada beberapa orang sahabat kami memahamkan kepada kami, yakni lafaz itu daripada Sulaiman. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesungguhnya imam itu ditentukan supaya dituruti. Bihadzal khabar, yakni perawi ini mengemukakan hadis seperti yang dikemukakan oleh perawi sebelumnya, yakni hadis sebelum ini. Yakni perawi Muhammad bin Adam al-Missisi ini meriwayatkan kepada kami hadis tadi. Cuma dia ada menambahkan dalam riwayat dia ni, Abu Khalid ada menambahkan apa? Wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam membaca, maka kamu diamlah. Qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, tambahan ini yaitu wa idza qara'a fa'ansitu laysat bimahfuzah, tidak mahfuz. Bagi kami kekeliruan telah berlaku pada Abi Khalid. Jadi Abi Khalid yang keliru dalam meriwayatkan lafaz ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersembahyang di rumahnya sambil duduk, maka bersembahyanglah di belakang baginda sekumpulan orang sambil berdiri. Baginda pun mengisyaratkan kepada mereka supaya duduk. Apabila baginda selesai bersembahyang, baginda bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, sepatah adil. Fa idza raka'a farka'u, bila dia rukuk barulah kamu rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, bila dia angkat kepala, kamu angkatlah kepala. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan, sepatah adil juga. Ini kalau dia bersembahyang sambil duduk, maka kamu bersembahyanglah sambil duduk. Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, Nabi SAW telah sakit, jatuh sakit, maka kami bersembahyang di belakang baginda dalam keadaan baginda duduk.
bersembahyang sambil duduk. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertakbir untuk memperdengarkan takbir baginda, takbir beliau Nabi SAW kepada orang ramai. Thumma saqal hadis, kemudian perawi mengemukakan hadis selanjutnya. Ini perawi itu Qutaibah dan Yazid bin Khalid, dengan panjang lebarlah hadisnya. Kemudian diriwayatkan daripada Usaid bin Hudhair, diriwayatkan daripada Husain min wuldi ataupun waladi Sa'ad, salah seorang anak Sa'ad bin Mu'ad. Dia meriwayatkan daripada Usaid bin Hudhair bahawa, yang dia menceritakan tentang Usaid bin Hudhair inilah, bahawa dia sentiasa ataupun selalu menjadi imam kepada orang-orang di tempat dia. Qala, perawi itu berkata, faja'a Rasulullah, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk melawatnya. Faqala, maka dia pun berkata, ya Rasulullah, inna imamana marid, ini imam kami ini sakit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla qa'idan fasallu qu'udan, kalau dia bersembahyang sambil duduk, maka kamu bersembahyanglah sambil duduk. Abu Dawud berkata hadis ini tidak muttasil, tidak bersambung, yakni sanadnya. Nah, itulah. Ada ini ada belakang ni, ada mula-mula ni, babu imamati man shalla biqaumin wa qad shalla tilka shalah, orang yang menjadi imam kepada sesuatu golongan untuk sesuatu sembahyang, yang mana sembahyang tu dia sudah sembahyang dah pun, lagu mana hukumnya, bolehkah dia seseorang, ada beberapa masalah lah. Seseorang tu mengerjakan satu sembahyang dua kali lah di sini, sekurang-kurangnya dua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sembahyang dah dulu, hak dia sembahyang dah dulu tu, dia niat sebagai gapo, kalau dia nak sembahyang pula lah. Kalau dia nak sembahyang pula, nak jadi tu imam pula, misalnya kita kata kepada orang kemudian, adakah hak dulu tu dia kena niat sunat atau niat fardu? Soal baru ni kita sudah jumpa dah. Kalau dia sembahyang hak dulu, lepas tu sembahyang pula kemudian, ada khilaf dah situ. Hak dulu tu sebagai fardu ke hak kemudian sebagai fardu? Baru ni kita sudah jumpa dah tu. Walau bagaimanapun, kalau nak kira dari segi nak niat lah, nak niat tu nak niat hak mana? Hak sembahyang dulu tu, hak fardu ke hak sunat? Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, bolehkah buat lagu tu? Bolehkah buat lagu tu? Apalagi kalau orang alim belakang ni nak sembahyang gol lain, tok imam nak sembahyang gol lain, bolehkah lagu tu? Yang ni niat berbeza, niat tu tidak serupa. Sama ada niat tak serupa tu, tok imam niat sunat, makmum niat fardu, ataupun tu imam niat fardu juga tapi fardu lain, makmum niat fardu juga tapi fardu lain, boleh ke tidak? Itu beberapa masalah lah, yang mana Imam Abu Daud buat tajuk ni nak ayat tu. Dia mari hanya dua hadis saja dalam bab ni. Dan dalam riwayat ini disebutkan yang pertama ni, dia bersembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isya, sembahyang Isya. Tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Isya tu dengan niat Isya lah. Maka dia jadi tu imam kepada orang ramai-ramai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi di sini dikatakan Muaz bersembahyang bersama Rasulullah Isya.
Isyak tu dia tu sendiri niat isyak ke? Zahirnya gitulah. Dan Rasulullah sembahyang isyak, dia pun tu belakang tu pun di sini dia sebut dia sembahyang isyak dengan Rasulullah. Makna kira-kiranya dia niat isyak lah. Kira-kiranya yalah kau dia niat isyak tu. Tu tak jelas sini. Tak jelas. Cuma daripada zahir dia tu gitulah. Dia niat isyak. Ataupun dia sembahyang isyak, hak Nabi SAW niat sembahyang isyak. Sembahyang tu lah dia sembahyang, tetapi dia tidak niat sembahyang isyak. Boleh jadi. Boleh jadi. Dalam riwayat ni disebutkan sembahyang isyak. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan sembahyang maghrib. Kalau nak kira hak kebanyakannya dalam Bukhari gaponya disebut hak isyak lah. Tetapi hak maghrib tu kalau kita nak pakai hak maghrib juga suku lah, bukan isyak. Boleh jadi beberapa kali lah berlaku. Ataupun kalau kita nak kata hak tula, dalam istilah hadis ni, dalam kitab-kitab hadis ni selalu juga hak maghrib tu dia sebut isyak juga, selalu juga. Cuma dia panggil al-isya'ul ula. Isyak ni, hak sembahyang isyak seperti ni al-isya'ul akhirah ataupun al-isya'ul akhirah. Isyak awak kemudian. Hak yang pertama tu maghrib tu dia panggil isyak juga. Kalau lagu tu bermakna isyak jugalah. Isyak juga. Walaupun hak dalam setengah riwayat tu sebut maghrib. Tapi hak maghrib tu sebenarnya kalau kita tarjihkan hak riwayat hak sahih disebut sebagai isyak. Disebut sebagai isyak. Baiklah, kita tengok di sini dulu. Kepada mana-mana ada kitab Badrul Majhud tu boleh tengok pada muka surat 221 boleh tengok dalam syarah bahagian yang ketiga, syarah. Qala al-Aini, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis inilah tentang sahnya iqtida'il muftarid bil mutanaffil, tentang sahnya orang yang bersembahyang fardu mengikut orang yang sembahyang sunat. Yang ni tu imam sembahyang sunat, niat sembahyang sunat, makmum niat sembahyang fardu. Dia pegang dengan hak ni. Atas dasar apa? Atas dasar Mu'adh, dia hak sembahyang mula-mula dengan Nabi SAW tu dia niat fardu dah. Atas dasar tu. Dia faham gitu. Dia buat ikut tu lah. Sebelum pada ni beberapa minggu lepas kita sudah jumpa dah hak masalah kalau hak sembahyang 2 kali tu hak mula-mula tu sebagai fardu ke sembahyang sunat ataupun sunat. Waktu kita sudah bicara dah lah masalah khilaf-khilaf dia gapo tu. Memanglah ada khilaf situ pun. Tetapi hak ni kalau kita pakai, yang ni seperti Imam Syafi'i pakai, yang ni Mu'adh sembahyang dengan Nabi SAW tu memang dia niat fardu, berarti hak yang kedua dia sembahyang dengan kaum dia tu sunat. Hak yang kedua tu wa bithaniyah an-nafl, sunat. Dah kalau hak yang kedua tu dia sembahyang sebagai sunat, artinya hak lain-lain orang ramai-ramai ni hak ikut dia ni sembahyang fardu. Inilah yang dikatakan orang sembahyang fardu ikut hak sembahyang sunat. Lagu tu lah. Lepas tu dia kata wa bihi qala Ahmad fi riwayatin. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat daripada dia. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnul Munzir. Ini juga pendapat Atha, Tawus, Sulaiman bin Harb dan Dawud Zahiri. Ni hak Aini sebut. Aini ni dia syarih kepada Sahih Bukhari lah. Kitab dia nama Umdatul Qari yang masyhur tu. Wa qala ashabuna. Ni tokoh-tokoh dalam mazhab kita pula, sebab Aini ni dia mazhab Hanafi. Bermazhab Hanafi. Dia kata la yusalli al-muftarid khalf al-mutanaffil. Orang yang sembahyang fardu tak boleh sembahyang di belakang orang yang sembahyang sunat. Tak boleh.
Wa bihi qala Malik. Ini juga pendapat Malik dan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain daripada dia, iaitu riwayat Abil Harith daripadanya. Ibnu Qudamah, ini tokoh dalam mazhab Hambali ni, dia kata kebanyakan majoriti ashab kami, tokoh-tokoh dalam mazhab Ahmad memilih riwayat ini, riwayat hak kata taklih ni. Ini juga pendapat Zuhri, Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, Nakhai, Abi Qilabah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tahawi pula kata, dia kata ini juga pendapat Mujahid, yang ahli tafsir yang terkenal itu, dan Tawus. Ini artinya ada dua golongan. Satu golongan mengatakan boleh orang hak sembahyang fardu nak ikut hak sembahyang sunat. Ikutlah dia niat sembahyang sunat tu sunat gapo. Dah hak sembahyang fardu ni nak niat sembahyang fardu gapo pun tak apa. Kalau kita kata dia sembahyang sunat tu 4 rakaat, sedang moleklah dengan hak fardu 4 rakaat, tak apa. Tapi katakanlah kalau dia sembahyang 2 rakaat, dia sembahyang sunat 2 rakaat, katakanlah hak ni sembahyang Isya 4 rakaat. Bila imam tu beri salam, habis sembahyang dia, tambah makmum ni tambah supaya dengan hak lain-lain lagi. Gitu. Buat lagu tu lah caranya. Orang hak kata boleh, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sebab itu kita tengok dalam mazhab Syafi'i ni banyak luah lah dalam perkara ni. Dari segi niat ni beza tak serupa imam dengan makmum ni, memang luah. Tak kira. Kalau orang hak sembahyang sunat nak ikut sembahyang fardu, tak apa juga. Orang yang sembahyang fardu nak ikut sembahyang sunat, tak apa juga. Sembahyang sunat ke apa, tak kira, boleh berlaku. Sekecil-kecil sembahyang sunat pun boleh, tak kira. Sunat mutlak pun boleh. Ikut sunat ke apa, boleh. Itu dia pegang hak ni. Dia pegang hak ni. Sebab apa? Mu'adz bersembahyang bersama Rasulullah Isya, zahirnya sembahyang Isya hak fardu dulu, dia sembahyang kemudian tu hak sunat lah. Gitu. Kemudian panjanglah perbahasan dia nya. Kalau dalam kitab ni saja ni pun panjanglah. Panjanglah. Beberapa muka surat ni, berapa la ni, banyak la. Bahas ni saja. Kita tidak nak bahas, nak baca semualah, tengok sikit-sikit. Cuma sebagai kesimpulan lah dulu, untuk mudah pegangan dulu sebelum pada pergi lebih jauh. Kita kena ingat benda ni benda khilaf. Situ khilaf. Lepas tu hak mana hak lebih kuat, itu soal kemudian. Tetapi hadis kurang-kurangnya ada zahir dia tu ada. Orang hak tak setuju pun dia tahu ni khilaf. Cuma duduk bahas tu bahas nak menegakkan mazhab dia. Dia nak ayat mazhab dia lebih kemah lagi lah. Gitu je lah, lebih kemah lagi dari segi hujah. Tapi kalau kemah pun hak asal lagi tu siapa tak asal, bagi dia lah tak asal. Tapi dia tetap menerima itu khilaf. Orang lain dia nak buat ikut dia lah. Dia pun ada dalil juga. Gitu. Gitulah kesimpulan. Banyaklah yang kita tengok dalam hadis-hadis ni akan datang pun hak lepas dah pun hak pasal khilaf lagu ni. Khilaf. Sebab apa yang jadi khilaf? Sebab tidak terang dan tidak jelas. Satu. Yang kedua, ada kalanya seperti dalam kes ni, dia kena bercanggah, nampak bercanggah hadis ini dengan hadis hak lain yang menunjukkan tak boleh. Walaupun hak pihak dia kata hak kata tak boleh, hak menunjukkan tak boleh, tu tidak jelas juga tak boleh.
Tidak jelas lagi. Dia akan kata begitulah. Sebab tidak jelas lah ke mana-mana. Puncanya tidak jelas. Lepas tu kita kata apa ya? Tidak jelas selalu. Nabi SAW tidak jelas selalu. Memang dia nak setara tu. Tak apalah. Kalau benda tu tak leh, tak jelas, tentu dia berjelas dah. Ni dia tinggal dengan keadaan gitu. Dia tinggal dengan keadaan gitu supaya orang kemudian boleh pahala. Boleh pahala ke mana? Hak mana gagah-gagah tu, kuat-kuat tu, ahli fikir tu, dia fikir, ngaji. Lepas tu dia tarjihkan hak ni. Hak ni dia rasa lebih kuat, lebih kemah. Boleh pahala. Orang pun ikut dia, yakin dengan dia sebab dia ahli ilmu. Boleh pahala pula dia, sebab orang ikut dia. Orang ikut dia tu sebab dia ahli ilmu. Hakikatnya sebab tidak jelas lah hak Nabi SAW hadis tu tidak jelas. Tidak jelas tu tak apalah. Kalau kau tukar ni pun tak apa, masih boleh lagi. Sebab tu dia tinggalkan dalam keadaan tidak jelas, supaya orang lain ada kerja. Lepas tu kita kata banyak lagi kerja lain, baik kita buat kerja lain. Hak ni buat sah selalu. Tak, tidak lagu tu. Dia nak bui kerja ni banyak kerja memang. Nego pun kalau niat boleh pahala. Tetapi hak buat ibadat ini dia kena ada usaha juga. Ada usaha juga. Boleh pahala lebih lagi. Lebih lagi kalau kita usaha atas tu. Kaji atas tu. Dan daripada sini banyaklah pula timbul ilmunya pula. Tubik ilmu hadis, tubik ilmu usul fiqh, tubik ilmu ni. Kerana bahas ni, kalau tak ada bahas ni, kalau Nabi SAW ayat teras lalu, tak ada lah ilmu-ilmu sekian banyak tu. Mana nak guna nahwu, mana nak guna balaghah, mana nak guna ilmu ni, tak ada. Tidak akan jadi hebat lah pula. Orang tak ada lah ilmu Islam tu yang tersendiri, tak ada kena guna dengan orang kafir. Kena guna. Memang orang Islam, kalau kita nak kata yang menciptakannya, ialah menciptakannya orang Islam. Dan istimewa ilmu itu. Mana kalau kita guna ilmu tu untuk nak timbang benda lain pun boleh juga, berfaedah juga, walaupun tidak secara langsung lah. Secara langsungnya untuk benda ni tubik ilmu-ilmu yang lain. Itu hikmatnya. Kita tak boleh kata apa Nabi SAW tak ayat teras lalu. Kalau ayat teras tak ada khilaf, dah serupa belaka. Memang dia tak sifat serupa, bukan segala perkara nak suruh serupa. Memang hidup kita ni pun lagu tu. Tu je benda kita kenapa setengah-setengah orang dia tidak faham. Dia kata buat hadis lah jadi canggah orang Islam. Buat hadis, padahal hadis tu membawa rahmat. Nabi tu bawa rahmat, mengikut fahaman otak buruk dia tu. Jadi hadis ni bawa perpecahan pula. Jadi bercelaru pula. Menyebabkan jadi perselisihan pula. Dia tidak faham bahawa hidup kita ni sebenarnya kalau kita faham, bukan semua perlu sama. Kita tengok orang pakaian sama? Tak sama. Makanan orang pilih sama? Tak sama. Mesti ke? Dah kenyang sepatutnya, hak tu pun apa-apanya. Dah menutup aurat sepatutnya, hak tu pun apa-apanya. Tidak kau gitu. Boleh faham kan? Hak ni pun lagu tu lah juga. Rahmat, sepatutnya kita kata rahmat luah. Tidak seperti agama lain. Kalau lagu ni mesti kena lagu ni. Tidak lagu tu agama kita. Sifatnya tidak gitu. Kalau kita faham tu, tak ada apa lah. Bahkan puasa suka pula, puasa bertuah pula, dapat agama lagu tu. Memang tak apa beza di situ. Sepatutnya pun berbeza. Memang semula jadi, tapi sekeliling kita ni pun tak serupa belaka. Tak serupa belaka. Tak serupa dalam tak serupa tu lah hak moleknya. Kalau serupa tu tak molek. Kalau serupa tu tak molek. Begitu. Kemudian dia bahas ini kesimpulan perbahasan Imam Tahawi. Ada beberapa alasan dia untuk tolak tak terima hadis ini.
hadis ini sahih, semua terima sahih, tapi dia tidak pakai. Itu bukan anti hadis lagu tu. Banyak benar lah lagu ni. Bukan anti hadis. Anti hadis lagu lain. Ni dia terima, semua terima hadis ni sahih. Cuma dia tidak pakai. Sebab apa? Dia tarjih hak lain. Dia pakai juga hadis lain. Gitu je. Sebelum pada kita tengok Imam Tahawi kata tu, tengok sini dulu. Dalam kitab ni juga hak bawah hasyiah je. Hak tengah, hak atas sekali tu, kalau kitab ni matan orang panggil. Hak tengah tu syarah orang panggil. Hak bawah tu hasyiah. Hasyiah. Orang panggil hasyiah. Hak bawah ni kalau dalam kitab ni, hak tengah tu Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri. Hak bawah ni Syekh Zakaria, anak murid kepada Khalil Ahmad. Hak bawah bukan Khalil Ahmad sendiri, tetapi Syekh Zakaria. Hak bawah Syekh Zakaria kata apa? Kalau kita tengok bawah nombor 1, qala Ibn al-Arabi la khilafa fi sihhati hadzal hadis. Tak ada khilaf tentang sahih hadis ini. Tu tak ada khilaf, memang semua kata sahih. Cuma mereka berselisih pendapat dalam mentaujihkannya, berselisih pendapat dalam meletakkan hadis itu sepatutnya duduk mana. Tu je beza situ. Hadis tu tiba dah sahih belaka, cumanya lagu mana sepatutnya. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Itu beza. Ada 5 pendapat. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahawa orang yang sembahyang fardu boleh sembahyang di belakang orang yang sembahyang sunat. Ini pendapat Syafi'i. Dia kata, itu yang pertama. Wa abahu Malik wa Abu Hanifah wa laysa fi hadithihi bayanun niyyah. Dia tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tak buat kesimpulan lagu tu daripada hadis ni. Tak nak taujih lagu tu supaya Imam Syafi'i tu. Kita tak lagu tu. Sebab apa? Dalam hadis ni tak ada sebut tentang niat. Imam Syafi'i kata hak Mu'az semaya dengan Nabi SAW tu dia niat semaya Isya. Ada sebut ke dalam hadis ni? Dia mau tu tanya. Kira-kira aja. Dia mau tu tanya, ada sebut ke dalam hadis ni bahawa hak dia semaya dengan Nabi SAW tu dia niat sunat? Kalau tak ada sebut, maka ada ihtimal, ada kemungkinan dia niat sembahyang fardu. Ada kemungkinan. Bahkan kalau nak kira hak nasabahnya sembahyang fardu lah dengan Nabi SAW. Apa Nabi SAW sembahyang fardu, kita sembahyang sunat pulaknya. Tinggal fadilah. Fadilah sembahyang jemaah tu jemaah ke dia? Semata-mata jemaah. Kau jemaah sembahyang fardu tu. Kita pergi sembahyang jemaah masjid ni, pergi sembahyang jemaah ke dia? Jemaah hak fardu tu lah. Bukan semata-mata nak pergi jemaah, lepas tu niat masing-masing. Hak nasabahnya pergi sembahyang jemaah hak tu, hak fardu tu, hak berkenaan. Kalau Isya lah. Tak ada. Hak sebut sini dia pergi sembahyang Isya, dia bersembahyang bersama Rasulullah SAW Isya. Boleh jadi sembahyang sunat, boleh jadi sembahyang fardu, boleh jadi belaka mengikut kaedah. Itulah tu kaedahnya, kaedah usul fiqh ke apa tu. Idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Bila sudah ada ihtimal, mungkin lagu ni boleh jadi Mu'az ni niat sembahyang fardu, boleh jadi juga dia niat sembahyang sunat. Imam Syafi'i kata dia niat sembahyang fardu lah. Dia balik pergi sembahyang tempat dia tu, dia sembahyang sunat lah. Mana boleh sembahyang fardu 2 kali? Sekali je lah fardu tu. Artinya dia balik sembahyang sunat. Dia mau kata tak jelas, boleh jadi dia sembahyang sunat, boleh jadi. Walaupun kita kata hak munasabahnya sembahyang fardu, itu kita kata kita mana tahu masalah niat orang dalam hati. Lepas tu kita nak tanya demo,
Dia berkata tak boleh kah? Kalau orang sembahyang fardu, balik belakang ni niat sembahyang sunat, tak boleh kah? Boleh, pada boleh. Ada kemungkinan. Dia kata tak sih. Bila ada kemungkinan, tak boleh dah lah. Dia mau dapat dalil dengan tu, tak boleh. Tak ada nyatakan niat. Wa qala Jabir hiya lahu tatawwu'un wa lahum fariidah ikhbarun bil maghrib. Kata dia. Ada satu riwayat yang menyebutkan Jabir beriwayatkan hadis ni juga. Cuma ada sebut dalam riwayat itu hiya lahu tatawwu'un wa lahum fariidah. Ia menjadi merupakan sembahyang sunat kepadanya dan kepada mereka fardu. Kepada mereka fardu. Jadi hak ni hiya lahu tatawwu'un wa lahum fariidah ni berhubung dengan hak mana? Berhubung dengan hak sembahyang sekali dengan Rasulullah. Hak ketika tu dia niat sunat, Muaznya. Mereka yang bersembahyang dengan Nabi tu niat fardu. Kalau lagu tu hak dia balik sembahyang dengan kaum dia tu sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu, mana tak ada masalah lah. Tak imam sembahyang fardu isya, makmum pun sembahyang fardu isya, apa masalahnya? Tak ada masalah lah. Kalau kata begitu. Ataupun yang dimaksudkan hiya lahu tatawwu'un wa lahum fariidah itu, maksudnya apabila dia balik tempat dia tu, kepada dianya jadi sembahyang sunat sebab dia sembahyang dah fardu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada mereka hak kampung dia ni, hak tempat dia tu fardu. Boleh jadi dua tu. Boleh jadi dua. Ada dalam riwayat yang lain. Tapi hak mana sah? Tak jelas juga. Tetapi zahir riwayat Jabirnya, iaitu hak dia sembahyang kemudian tu jadi sunat kepada dia. Dia sembahyang sunat, tetapi kepada kaum dia, puak-puak dia, kampung dia tu fardu. Hak tu artinya hak dia sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagai fardu. Seperti Imam Syafi'i kata. Ada dalam riwayat tu menunjukkan jelaslah dia sembahyang fardu dulu, hak kemudian dia sebagai sunat. Barulah boleh kita buat dalil hak ni orang sembahyang fardu ikut tu imam sembahyang sunat ni. Ada dalam riwayat tu. Dan ni kata itu ikhbarun bil maghrib. Cerita benda barang tak tahu belaka tu. Barang tak tahu belaka. Sebab apa? Bukan Muaz rayak. Muaz rayak kepada Jabir ni. Bahawa tadi aku niat hak sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu aku niat sebagai fardu kah atau sebagai sunat? Dia ya. Tak ya. Lepas tu yang Jabir tahu tu, dia kira-kira dia mengikut dia faham lah. Dia pun ni kata, tak boleh kalau dia faham. Itu kalau kita andaikan Jabir, besar kemungkinan dia dapat tahu daripada Muaz. Sebab dia sama sahabat tu. Sama sahabat. Tetapi selagi dalam hadis ni, selagi tidak jelas Muaz royak ke dia, tadi aku niat fardu, aku balik sembahyang kampung tu niat sembahyang sunat, orang kampung tu sembahyang fardu. Kalau tak jelas lagu tu tak boleh kata. Tak boleh kata. Apatah lagi mengikut ulamanya, dia kata hak ni mudraj ni, hak ni hiya lahu tatawwu'un wa lahum fariidatun, ini termasuk dalam hadis mudraj. Dan mudraj ni perawi yang memasukkan lafaz ni bukan Jabir, tetapi orang bawah dia lagi. Orang bawah dia tahu mana? Pula orang bawah dia tu tahu mana? Kalau Jabir sendiri pun tak ada tu dalam riwayat, banyak-banyak riwayat tak ada. Dia kata Jabir berkata. Nak kata ni boleh jadi berdasarkan ijtihad dia, hak dia faham lagu tu. Hak dia faham tidak semestinya betul. Sebab ini berkait dengan niat. Niat dia hati, dalam hati. Selagi Muaz tu tak royak kepada dia, niat dalam hati dia, mana dia nak tahu? Gitu benda aja. Sebab itu dia kata ikhbarun bil maghrib. Dalam hak dia bahas 45 la ni, benda tu lah dia. Cuma dia lebih detail lagi lah. Ada nak sebut secara umum dulu. Secara umum dulu. Yang kedua, minal muhtamal, boleh jadi hak Muaz semaya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tu semaya tengah hari. Ada pula yang kata ni bukan lagu tu ceritanya.
cerita lagu lain. Perawi ni termasuk dalam tasarruf perawi. Perawi dia susun sendiri hayat tu. Dia susun sendiri sehingga jadi celaru, jadi mengelirukan. Hak sebenarnya Muaz ni semaya tengah hari dengan Nabi SAW. Hak semaya dengan puak-puak tempat dia tu tengah malam. Gitu. Sebab apa? Puak-puak tempat dia tu orang-orang yang buat kerja tengah hari, semuanya petani-petani, peladan-peladan, pergi tak ada di rumah. Mereka baru balik, la ya'tuna as-salata fi an-nahar. Mereka tak pergi semaya tengah hari tu. Dia hanya semaya tengah malam. Perawi ni dia sebut, dia ceritakan hal Muaz pada dua waktu. Pada dua waktu tu. Yakni keadaan Muaz tidak seperti puak-puak dia lain. Tengah hari dia pergi semaya dengan Nabi SAW, bukan orang lain tak ada. Malam dia balik jadi tu imam. Dia nak ayat gitu. Jadi hak pergi semaya dengan Nabi SAW tu semaya hak tengah hari. Tetapi perawi ni mari royak dia semaya dengan Rasulullah tu Isya. Balik semaya Isya pula. Gitu. Hak sebenarnya dia pergi semaya tengah hari. Dia balik semaya tengah malam dengan kaum dia. Cuba kita tengok dalam riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama Jabir bin Abdullah juga. Riwayat yang kedua Jabir bin Abdullah juga. Dia kata Muaz bersembahyang bersama Nabi SAW. Tak ada ayat tu sembahyang gapo, sembahyang masa mana, tak ada ayat. Kemudian dia balik lalu menjadi imam kepada kaumnya. Mana ada ayat sembahyang tula? Tak ada. Tengah malam dia balik jadi tu imam kepada pupuk dia. Tengah hari dia sembahyang dengan Nabi SAW. Hak ni hak asal je kata dia. Ada pun hak ni tasarruf perawi kata dia. Tasarruf perawi. Dia kata dia bersembahyang bersama Rasulullah Isya. Lepas tu balik sembahyang tu juga jadi tu imam kepada orang-orang tempat dia. Hak ni sebenar tasarruf perawi kata dia. Dia betul kata. Berani nama nak kata ni mana-mana di mana-mana perawi ni, Ubaidullah bin Umar ke, Yahya bin Sa'id ke, Muhammad bin Ajlan ke, Ubaidullah bin Miqsam ke, Jabir bin Abdullah ke, mana-mana ni, ramai-ramai ni. Dia nak minum-minda. Hak tengah harinya raya Isya. Berani dia mau kata. Kalau tidak, gini dia kata. Yang kita kata gitu tu. Kalau kita nak pakai hak ni juga canggah dengan hadis hak lain. Canggah dengan hadis hak lain. Baik kita kata gitu. Daripada kita mengatakan sahabat ni buat kerja hak canggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Misalnya idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Bila sudah diiqamatkan untuk semaya, untuk sesuatu semaya. Qamat ni semaya untuk apa? Semaya 5 waktu itulah. Bila qamat, untuk bila qamat tak ada dah semaya. La salata. Tak ada dah jenis semaya. La salata. Jenis semaya. Semaya apa pun tak ada. Illal maktubah. Kecuali hak adanya semaya fardu. Hak adanya semaya fardu. Baiklah. Dah semaya fardu? Semaya fardu saja. Tak boleh dah kita nak kata dia semaya sunat ke boleh jadi. Tak boleh dah. Itu sah. Yang keduanya, kalau kita kata dia semaya dah dengan Nabi SAW, lepas tu pergi semaya tu pula bersama Rasulullah semaya Isya, lepas tu dia pergi semaya tilkas salah, semaya tu pula. Kalau dengan niat semaya Isya, bermakna bercanggah dengan hadis Nabi SAW pak lain, iaitu la tusallu fi yaumin salatan marratan la tusallu fi yaumin salatan marratain. Jangan kamu semaya dalam satu hari satu semaya tu 2 kali. Ni dia kata tilkas salah, semaya tu kalau hak tadi niat fardu, ni balik niat fardu pula lah. Dah semaya tu. Kalau niat semaya lain tidak ada semaya tu dah lah. Ni dia kata tilkas salah, semaya tu. Canggah tu. Salih 2 kali semaya Isya 2 kali. Baik kalau kita kata hak tadi dia niat fardu, hak ni dia niat sunat, orang duduk faham pun hak tu lah ni. Orang duduk faham pun.
Untuk bahas apa? Orang kamu dia tu sembahyang fardu, ikut dia hak sembahyang sunat. Tetapi itu kamu kata, kalau mengikut zahir ni, kalau nak pakai hadis ni, dia bersembahyang bersama Rasulullah Isya, kemudian pergi dekat kaum dia lalu bersembahyang dengan mereka. Tilka solah, sembahyang tu lah. Sembahyang tu sembahyang dia Isya lah 2 kali. Kalau lagu tu 2 kali, mana boleh sembahyang 2 kali? Hak kita kata mula-mula dia sembahyang sunat, lepas tu dia balik sembahyang fardu. Tahu mana? Itu masalah niat, tahu mana? Kalau kita kata gini, kalau kita pakai hak ni, berarti kita mengatakan seorang sahabat tu sembahyang fardu 2 kali sehari. Itu bercanggah dengan hak Nabi SAW. Larang, tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Itu dia kata. Dengan sebab tu hak betulnya kata dia, sepatutnya dia asalnya secara umum gini ya. Sebuah hadis yang kedua, Muaz dia bersembahyang bersama Nabi SAW. Tak layak sembahyang apa? Tengah hari lah. Lepas tu dia balik kepada kaum. Sebab thumma, lama selepas pada tu, tengah hari, malam. Dah dalam hadis ni sebut dia sembahyang Isya. Balik kepada kaum dia tu sembahyang Isya, jadi tu imam sembahyang Isya. Tak ada kena mengena dia sembahyang tu lah, tak ada kena mengena. Dia kata begitu. Yang ketiga, ini adalah hikayat hal, tidak diketahui bagaimana kaifiatnya. Oleh sebab itu kita tak boleh pakai. Ada juga yang berpendapat begitu. Ini dia menceritakan keadaan Muaz tu lagu tu, dia sembahyang dengan Rasulullah, lepas tu dia balik, dia sembahyang pula dengan kaum dia. Lagu mana kaifiat dia, niat dia, tidak jelas dalam hadis-hadis. Tak ada jelas. Kalau ada pun ulama pertikaian hadis itu. Kalau ada, bahas pula lah situ. Yang ni pada dasarnya tak ada. Bila tak ada, tak jelas, kita tak boleh ikut barang tak jelas lagu tu. Masalah ibadat ni tak boleh. Tak boleh ikut serah agak-agak, tak boleh lagu tu. Dengan sebab itu kita tak boleh pakai, ketepikan hadis ni, baik kita pakai hak lain. Tak boleh. Itu. Yang keempat, ia bercanggah dengan hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dan tidak halal bercanggah dengan imam pada rukuk dan sujud. Bagaimana boleh halal bercanggah dengan imam pada niat pula, kata dia. Nabi SAW kata dah, imam tu apa tujuan? Dilantik tu imam tu apa tujuan? Supaya dituruti. Tu dari segi mana? Nabi SAW suruh tu rokok, suruh tu gapo, suruh tu semua. Lepas tu takkanlah niat tu tidak serupa. Imam sembahyang golai, kita sembahyang golai, itu tidak turut tu orang panggil. Turut sahih saja. Nak kau turut sahih. Turut sahih. Tapi Imam Syafi'i dan orang dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak apa dah, maksud turut tu turut sahih lah. Sebab dia ayat apabila dia berdiri, kamu berdiri. Apabila dia rokok, kamu rokok. Dia tidak ayat apabila dia niat zuhur, kamu niat zuhur. Tak ada. Maknanya tak apalah waktu tu. Dah dia tak sebut. Dia bagi tu dah dia tak sebut. Tak apalah. Hak dia sebut tu tak bolehnya. Canggah hak tu. Hak tak boleh. Kalau dia rokok, kita sujud. Hak lagu tu tak boleh. Hak dia sebut tu, hak tu hak tak boleh. Hak dia tak sebut, tak apalah. Dia mau dia kata. Dia mau tu kata, tahu hak zahir tu tak boleh dah. Tak serupa. Lepas tu hak asas yang menentukan sah tidak sah, yang menentukan sembahyang tu apa-apa, hak tu tak apa pula beza. Mana boleh, dia kata. Inilah yang jadi bahas panjang tu. Jadi bahas panjang tu tak boleh, dia kata tak serupa. Niat tak serupa. Yang kelima, ia bercanggah pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun. Imam itu dhamin, penjamin. Apa makna jamin? Nak jamin-jamin ni mengikut kaedahnya, dia kena dia tu sembahyang hak lebih besar, bahawa dia boleh merangkumi hak sembahyang orang lain. Ni kalau kita terima dia ni sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu, dia tu sembahyang dia tu kecil. Lagu mana dia nak jamin hak orang lain, sembahyang orang lain? Dia nak tanggung hak orang lain. Kalau dia tu sembahyang fardu, orang lain belakang dia sembahyang sunat, boleh kira. Ni dia sembahyang fardu, dia sembahyang sunat, orang lain sembahyang fardu, dia nak tanggung. Tak boleh. Nak menanggung-menanggung ni, dia kena dia tu lebih besar, lebih kuat
daripada yang ditanggung oleh dia. Ni orang yang ditanggung oleh dia tu lebih kuat, lebih besar lagi benda yang buat. Mana boleh dia tanggung? Tak bercanggah dengan hadis tu pula. Yang keenamnya, bercanggah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Hak tadilah yang kita sebut tadi. Canggah. Oleh kerana bercanggah tu dia kata tak boleh. Tak boleh, kita tak sepakat tu kata. Mengikut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dalam pendapat yang lebih kuat daripada Imam Ahmadnya, dia kata orang yang sembahyang fardu tak boleh ikut orang yang sembahyang sunat. Seperti mana tak boleh juga kalau sembahyang fardu sama fardu, kalau beza fardu tak boleh juga. Wa qala Syafi'i yajuz, boleh berlaku, dia kata boleh berlaku, benda khilaf. Itu secara ringkas. Kalau nak bahas panjang, dia kena baca dalam ni. Memang ilmiah betul lah cara dia bahas tu. Tapi setara mana ilmiah, lebih setara mana, kemas setara mana, kok mana-mana pun benda ni khilaf. Tu je lah. Sebab tadi tak boleh kata, nak kata bahasa muka kerana orang ni faham lagu ni, orang ni tak pandai, tak boleh, dosa tak nak pasal. Tak boleh. Cumanya kalau lah dia puas hati dengan mana-mana, tak apa, dia tunggu tu. Tak boleh nak pandang orang lain lekeh, nak pandang tak molek, tak boleh. Ini kelebihan kalau kita belajar hadis, kita bersikap terbuka terhadap orang lain yang tidak serupa dengan kita, dan kita tahu dia tak serupa dengan kita. Tak apa, hak ni tak apa, tak serupa pun tak apa. Ikutlah pelik setara mana pun tak serupa. Kalau selagi dalam batas khilaf, kita menghormati, tak ada jadi masalah. Setelah itulah hak tu harakah. Kesimpulan daripada hak bahadal, hak ni dia bahas panjang lah pulaknya. Panjang. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, hak bahas. Nak bahasnya nak menyabitkan hak dia lebih kuat. Sebab apa? Di sini nak ayat bahas gitu mau nanggo. Habis masa. Dah, tidak lagu tu. Kita tak boleh anggap gitu. Silap orang-orang yang anggap gitu. Setengah-setengah orang dia kata, masa mengaji agama ni, tengok nak bahas benda khilaf. Susutnya khilaf. Kita kayak hak khilaf tu khilaf, hak tidak khilaf banyak perkara lagi tu. Kalau tak ngaji tak tahu hak tu. Hak khilaf ni kalau kita tak tahu pun tak apa. Kita buat hak kita tahu sah. Kita tak tahu dalil masing-masing, tak apa dah. Hak khilaf. Tetapi apa yang pentingnya hasil daripada kita belajar hadis ni kepada dia, iaitu kita tahu betapa cermatnya ulama-ulama kita, ahli-ahli agama kita ni, betapa bertanggungjawabnya dalam nak ambil sesuatu tu. Dia bahas gini, habis ring segala ilmu guna. Padahal nak bahas benda khilaf tu. Lepas tu kalau benda hak yakin, tak yakin lagi, harap tu haram. Semua ulama kata. Orang tak kecek dah tu. Orang biasa pun tahu hak tu. Ulama tak payah bahas lah tu, tahu dah. Dalilnya cukup terang. Cukup terang hak tu. Setara hak khilaf ni. Setara ni bahas. Bahas benda-benda hak besar-besar lagi. Walaupun orang sampai sekarang ni kata pelik lah, tak pernah sabar lah, tak gitu gini. Bahas dah benda tu. Bahas dah. Misalnya orang kemudian kata tak pernah sabar hukum rejam tu, berat hukum rejam. Dapat kau zina, kita kata. Bukan bunuh orang. Hak perempuan tu pun nak juga. Hak ni pun nak juga, kita kata. Bukan menyakiti mana-mana pihak. Rejam ke tu pun ada lah ni. Hak duduk kecek benda lagu tu, kecek lagu tu Islam juga. Inilah benda yang kerana tidak tahu, kerana jahil. Padahal ulama bahas habis dah. Setara mana benda tu. Kita nak tak tu kalau benda khilaf, kau tidak tu. Pak kalau khilaf siapa? Pak kalau kita tak ngaji hadis, nak tahu mana? Kalau ada khilaf khawarij. Pak khawarij tu khilaf dia orang pakar kau. Sebut tu buat tadi ada dakwah Islam je. Kalau nak kira tak pula orang tak pakai. Orang panggil ni orang-orang yang man la yu'taddu bi khilafihim. Orang tak pakai khilaf dia tu. Tak ambil kira khilaf dia. Ulama sepakat dah tu.
Dia sepakat, dia kaji habis-habis dah, teliti betul, kaji dari sudut hadis, dari sudut hikmahnya, falsafahnya, dari sudut masyarakatnya, dari sudut tengok belakang tu. Hak tu serupa tu lah. Dia bahas ni bukan hak khilaf ni je, hak telitinya, halusnya. Hak tu pun lagu tu juga. Sehingga disebutkan sampai 40 orang, 50 orang sahabat meriwayatkan hadis hak rejam. Dan rejam itu tidak mansuh. Tidak mansuh rejam itu. Setengah-setengah kata mansuh. Tak boleh pakai adalah ni. Dah. Bahas panjang dah lah. Nak cerita, nak wayaknya kita sepatutnya kita orang Islam ni bersyukur. Tapi kita dah tak faham kak. Lagu tu. Patutnya bahas agama lain. Agama kita ni ngaji molek dulu. Tak apa, nak bahas tak apa, tengok ulama-ulama bahas. Bukan main bahas ni. Kalau kita kata guli bating lah ni. Bahas kok ni. Orang ni kata kok ni, tapi dalam batas yang masing-masing menghormati satu sama lain. Bahas tak apa, tapi biar kena lo dia, orang kata. Jangan bahas tak suka lu, tak 31. Bahas. Buat bising saja. Tak ada bahasa. Kalau ngaji tak apa. Memang dia orang ngaji belakang. Tak ada siapa dia kata gapo Dia kata lagu tu dia tulis kitab. Tak ada siapa dia kata ini kitab tak pakai. Dah tak ada. Bahkan orang berterima kasih pula kepada pengarang-pengarang ni bahas benda-benda gini. Tak apa nak bahas. Setara agama, setara ni cermat ni nak bahas. Tak tahu ke satu lah maknanya kita. Tak tahu ke satu. Tak bersyukur. Orang lain agama dia, kalau nak tanya sebab kita ni boleh bahas tahun ni. Tanya sekarang aja. Dia semaya lagu tu dia ambil mana? Cuba royak sepuluh dalil hak kita ni. Hak semaya tu ibadat lah. Nak menghadap Tuhan ni. Nak menghadap Tuhan. Cuba royak dengan cara sanad, tanggungjawab banyak sanad lagu ni. Cuba royak. Dia ambil mana? Hak agama Kristian, kau agama Buddha, kau agama gapo kau? Cuba tanya hak tu. Dia boleh royak. Juta-juta orang tu patuh tu habis gering lah. Taatnya kepada agama dia. Tu tahu agama lagu tu. Agama Islam yang begini kemah ni. Nak bahas lagi. Pasal apa? Semua ni kita ngaji, tak ngaji. Kalau ngaji tak ada. Bahas ni bahas benda atas benda hak comel dah. Nak kemah lagi, nak tengok dari sudut ni comel. Sudut ni gitu je. Ni kita baca hadis kau jadi sesak. Pasal apa tak kenal lagu lah. Quran tu kita hidayah tu, kita hidayah. Tapi yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Kan? Berapa ramai orang sesat dengan sebab Quran tu. Berapa ramai orang dapat petunjuk dengan sebab Quran tu. Tak kenal lagu memang lagu tu. Tak kenal lagu. Ni bendanya. Dia molek ni. Perbahasan lagu ni gapo ni tak jadi masalah. Cumanya kalau kita berasa kita tak gerak, tak padan dengan kita ataupun kita tak ngaji, tak payah. Tidak wajib ngaji hak ni. Tapi kalau nak puas hati. Puas hati sedaplah kalau kita boleh baca sendiri tengok perbahasan ni, puas hati nak ayatnya kita ikut sosok ni, lagu ni keadaannya. Jelas. Situlah. Lepas tu panjang lagi perbahasan dia nya. Terutama hak Tahawi ni dia bahas atas hujah Tahawi. Sini ada beberapa hujah Imam Tahawi. 4-5 yang disebut di sini. Tetapi kesimpulannya secara ringkasnya sepuluh ayat tadi. Gitu je lah. Dia nak cara hak mana hak lebih molek. Jadi dengan kita mengatakan hadis ini boleh jadi tasarruf perawi kata gini-gini dia pindah, tak apa lagi dalam batas dia. Kalau apabila kita bahas tu dengan maksud hak lebih molek, dengan maksud lebih baik, tak apa. Lepas tu kita pergi kepada bab lain pula. Bab ni panjang juga.
Kita hanya masa ada sekat tu ya malam ni. Berhenti sabak. Wallahu a'lam.